memberkati majlis, saya ingin menjemput Dr. Hasif bin Jaafar untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon hidayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami memohon perlindungan kepada-Mu, Ya Allah, daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hasif. Di kesempatan ini, sekali lagi saya ingin mewar-warkan program yang baru sahaja mendapat kelulusan rektor, iaitu tabung COVID-19, Kita Jaga Kita. Kami akan melancarkan tabung ini di UiTM Kuala Pilah, atau tuan-tuan boleh menghubungi AJK FSKM seperti yang tertera di skrin sekarang. Jadi marilah kita sama-sama menderma untuk tabung COVID-19, Kita Jaga Kita. Selain itu, sekali lagi saya ingin mewar-warkan mengenai e-bulletin FSKM yang bertajuk What's What FSKM. What's What FSKM boleh dicapai melalui FG dan IG rasmi FSKM_KP seperti yang dipaparkan di skrin anda. What's What FSKM merupakan e-bulletin yang julung kalinya dilancarkan oleh FSKM dan pelbagai info menarik boleh diakses. Selain daripada itu, kami juga menyediakan kuis dan 10 hadiah menarik kepada pemenang bertuah. Jadi jangan lupa sertai kami dengan menjawab kuis yang disediakan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan sesi webinar kita yang terakhir pada hari ini yang bertajuk How to Connect Your Devices to Smart TV Using Wi-Fi Dongle oleh Puan Nur Ashikin binti Sahrom, iaitu pensyarah matematik FSKM Kuala Pilah. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Alamak. Saya nak tekan ni. Sekejap. Okey, kita masih menunggu Puan Ashikin untuk set up. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Nurul Fadila. Okey, so nama saya Nur Ashikin Sarung, pensyarah matematik dari FSKM Kuala Bilah. So hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian dengan tajuk How to Connect Your Devices to a Smart TV Using Wi-Fi Dongle. Okay, so diharapkan dengan adanya perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan pensyarah bagi PNP pada semester hadapan. Okay. Okay, boleh nampak slide tak? Okay, so dalam saya punya slide ni, okay, tuan-tuan boleh tengoklah ada 3 subtopik. Okay, yang pertama kita ada Introduction to Smart TV and Dongle. Okay, yang kedua kita ada Steps for Connecting Devices. Dan yang terakhir saya akan tunjuk sedikit demo bagaimana nak connect device tersebut kepada TV. Okay. Okay, alright. So introduction to smart TV and dongle. Okay, so smart TV sama macam kita punya smartphone. Okay, dia lebih kepada Android lah. Okay, kita boleh buka YouTube, kita boleh stream Netflix. Okay, kita boleh buka kita punya file daripada drive. Sama ada di rumah kalau ada smart TV dan di bilik kuliah. Okay. So pada hari ini saya akan berkongsilah cara nak menggunakan smart TV tu. Okay. Apa yang kita nak share, kita punya slide, okay, kita punya PNP untuk PNP kita lah. Kita nak pancarkan dekat skrin TV. Okay. Alright. So selain daripada menggunakan dongle, kita ada banyak cara lagi lah untuk pancarkan skrin. Cuma ini adalah salah satu cara lah kita gunakan dongle. Sebab dongle kita tak perlukan internet connection. Okay, dia hanya perlukan connect wifi saja. Kita on wifi saja. Walaupun kita punya device tu tak ada internet connection, kita still boleh mirroring kita punya device. Okay. So apa itu dongle? So dongle is basically a small USB stick with the ability to connect wirelessly. Okay. So maksudnya wirelessly ni bila macam sebelum ni kita nak connect daripada laptop ke projector, kita pakai wire. Kita nak connect laptop kepada TV, kita pakai wire kan. So yang ini kita tak perlu wire lah, tak perlu tarik panjang. Kita just pakai dongle tu sahaja. Okay. So user can easily cast videos or PowerPoint slides from a device screen to a big screen. Okay, so maksudnya screen kecil, sekarang kita pakai screen kecil smartphone ataupun laptop ataupun tablet, kita sekarang nak pancarkan dekat smart TV itulah. Okay, screen dia lebih besar. Okay, so the Wi-Fi display receiver mirroring with full HD resolution support the multi-OS mirroring which including Windows, Mac OS, Android and iOS. Okay, so macam mana bentuk dongle tu? Okay, so ini adalah rupa bentuk dongle, Wi-Fi dongle. Okay, so dia ada 2 port. Okay, satu USB port, satu lagi HDMI port. Okay, so kita kena plug in dua-dua tu lah, USB dan HDMI port tu.
Okay, so yang saya gunakan dongle ni adalah brand Anycast. So Anycast M9 Plus. Dia adalah dia ada macam-macam jenis. Ada yang murah, ada yang mahal. Okay, so yang saya pakai ni yang biasa-biasa je lah. Alright, so tuan pun boleh tengok dekat Shopee ataupun Lazada ada banyak. Alright, okay. Okay, so topik yang kedua, kita ada steps for connecting devices. Okay, so step yang pertama, kita kena turn on the smart TV. Okay. Right. So ini adalah box yang dekat bilik kuliah tu. Okay, so sebelum kita on dekat sini, you kena turn on power TV dia. Okay, yang dekat sebelah switch bilik kuliah tu. Switch lampu dengan aircon tu, di sebelah dia ada power TV. So kena on yang tu dulu. And then kita pergi dekat this box lah. So bila you dah on power TV tu, dia akan color merah off. So kita kena tekan button on. Okay, sampai color dia jadi biru. Okay. Alright, so step yang kedua, kita kena connect your dongle to HDMI and USB port. Okay, so ini yang saya cakap tadi, kita kena plug in dua-dua Okay, tengok yang atas untuk USB. So kita masukkan USB port and then yang HDMI tu dekat yang bawah dia. Okay, so dekat gambar yang sebelah kanan ni adalah belakang TV belakang TV. Okay, so dia ada beberapa HDMI port. So kalau kita nak plug in, so kena tahulah you nak plug in dekat HDMI 1 ke, HDMI 2 ke ataupun HDMI 3. Kita kena tahu dekat mana kita plug in. Okay, sebab kenapa? Kita kena tengok step yang ketiga nanti. Alright. Okay, so ini ialah gambar after kita plug in. Okay, kita dah plug in kita punya dongle. Alright. Okay, so step yang ketiga, so on smart TV, go to input icon. Okay, so ini kena pakai remote TV lah. Okay, salah satu cara lagi kita kena klik source on remote TV tu. Okay. Okay, so ni yang step yang pertama tadi, so pergi dekat input. Okay, and then dia ada keluar macam ni lah. Okay, so tadi kita masukkan dongle dekat HDMI 1. So kita kena pergi dekat HDMI 1. Klik OK. Okay, kalau you pergi dekat HDMI 3, dia tak akan keluar lah. Okay, sebab yang kita plug in adalah dekat HDMI 1. Alright. Okay, so step yang keempat, phone setting, wireless display or CAS. Okay, so dalam saya punya slide, saya hanya tunjukkan untuk Android user dan iPhone user. Okay, so untuk Android user, okay, so untuk saya punya phone, saya punya setting, nama dia connection and sharing. Okay, and then dia akan keluar gambar yang sebelah kanan tu, pergi dekat wireless display. Okay, so wireless display. So setiap smartphone dia berbeza nama setting. Okay, kalau you boleh cari connection sharing tu, sama ada nama dia ada macam wireless projection, okay, sama ada dia tulis casting ataupun mirroring, depends on phone lah, depends on tablet. Alright. Okay, so yang ini untuk iPhone user. Okay, so kalau biasanya iPhone dia ada keluar dia ada button bulat tu kan, dipanggil home button tu. Okay, saya tak pakai iPhone lah, so yang ni saya just tunjuk yang iPhone biasa. Okay, so tekan button tu and then pergi ke control center. Okay, so dia akan keluar gambar yang sebelah kanan ni lah, screen mirroring. Okay, so tekan screen mirroring. Alright. Okay, so next step yang kelima, okay, kita pair phone kita ataupun smartphone ataupun tablet dengan kita punya dongle. Okay, contoh kita punya nama dongle tu dia memang dah ada nama dia.
Dia ada unique name. Okay. So ni contoh dongle AE8687. Okay. So ini nama dongle saya. Okay. Misal kata kalau bila on kita punya wifi tu, dia kadang keluar beberapa available device. Okay. So kena tahu dekat mana yang kita nak connect tu lah. Right. Okay. So yang sebelah kiri ni adalah Android user tadi. So dia akan keluar available device. Okay. So kita just tekan nama dongle tu. Okay, mesti dongle nama kita. Jangan tekan dongle nama orang lain. Okay. Misal kata you tekan juga, dia akan display dekat bilik kuliah lain lah. Okay. So yang sebelah kanan ni untuk iPhone lah. Yang tadi tu. Okay, so step yang terakhir, screen on phone will display on TV. Okay. Right. So ini adalah gambar selepas kita mirror. Okay, selepas kita dah berjaya connect dengan dongle. So sebelah kiri tadi saya punya tablet Android. So dia akan terus pancarkan dekat smart TV. So ini yang saya kata wireless lah. Okay, means you boleh pusing satu bilik kuliah tu tanpa menggunakan wire. Okay, so itulah function dongle tu. Alright. So yang sebelah kanan ni adalah iPhone user lah. Okay. So untuk slide itu sahaja. So saya nak tunjukkan sedikit demo. Saya harap saya boleh habis awal lah hari ni kan. Okay. So untuk demo. Okay, tuan-puan boleh nampak ke gambar smart TV tu? Nampak tak? Nampak Nampak. Alright. Okay. Sekejap tak senang. Tak sebenarnya nak gambar. Bukan, saya nak letak kat sini. Tak boleh, tak apa. Okay, alright. So, okay. So, untuk demo, okay, step yang pertama, saya rasa tak perlu tunjuk lah. Turn on the TV. Okay, so kita dah on Okay, step yang kedua. Okay, step yang kedua, kita kena plug in dongle. Okay, step kedua pun saya tak tunjuk sebab saya dah masukkan. Okay, so kalau tuan-puan tak faham boleh tengok balik slide lah. Right, okay, step yang ketiga. Okay, step yang ketiga. Okay, so kita akan pergi dekat, kita gerakkan cursor tu, pergi ke
Sorry. Correct. Okay, pergi dekat icon input. Okay, so dia akan keluar list of inputs lah. Okay, tadi kita dah connect dekat HDMI 1. Okay, so bila saya tekan HDMI 1, so dia akan keluar display untuk kita pair nanti. Kita nak pair dengan dongle tadi. Okay, so itu step, itu ialah cara yang pertama. Okay, cara yang kedua. Okay, so boleh nampak tak dekat sini ada button source dekat remote tu. Okay, source Okay, tekan button source. Okay, so dia akan keluar juga list of input. So kita tekan HDMI 1. Okay, so dia akan keluar juga display yang sama. Okay, alright. Okay, so step yang seterusnya. Okay, so step yang seterusnya, boleh nampak tak saya present screen? Nampak kan? Okay, so kita pergi dekat setting, kita punya tablet ataupun smartphone yang kita nak connect tu. Okay, kita nak connect ke TV. Okay, pergi dekat more connection. Okay, so ini untuk saya punya setting lah. Okay, saya pergi dekat wireless projection. Okay, so dia akan keluar nama dongle tu. Okay, dia akan keluar nama dongle AE8687. Okay, so sebelum saya tekan dongle AE8687 ni, dia akan, saya punya screen sharing akan stop sendiri. Okay, sebab dia menggunakan Wi-Fi connection. Maksudnya dongle ni pun boleh connect satu device sahaja. Okay, so dia akan terputus sendirilah lepas saya dah connect. So kalau saya dah connect ni, tuan-tuan boleh tengok dekat screen TV. Alright. Okay, so sekarang kita dah berjaya mirroring. Okay, kita dah berjaya mirroring. Okay, so contoh kalau kita nak tunjuk kat student, kita nak tunjukkan kita punya slide, you boleh je buka daripada kita punya device kita ataupun nak buka daripada drive. Kalau kita punya tablet tu kita ada internet, boleh buka terus daripada. Okay, so contohnya kalau saya nak masuk kelas kan. Okay, so saya contoh je daripada saya punya tab. Okay, so x plus 3 equals to 5. Okay, so apa yang saya tulis dekat tab akan keluar dekat TV. Alright, so itulah maksud mirroring lah. Okay, so apa jawapan X? Boleh tak jawab? Okay, jawapan dia 2. Okay, so ini adalah contoh sahaja untuk you punya PNP. Okay, alright. Okay, misal kata satu lagi, kita ada internet connection daripada kita punya tab. Alright, kita punya tab tu memang dah ada internet lah. So kita boleh terus nak ajar student, kita nak buka YouTube lah. Okay, contoh, okay, contoh kita nak terus on streaming. Okay, so biasanya dia akan keluar lah. Okay, so dia akan terus stream daripada YouTube. Dia tak keluar suara pula.
Okay, alright. So ini adalah contoh sahaja. Okay, so tuan-puan boleh try sendiri menggunakan dongle. Nak try kat rumah boleh, nak try kat bilik kuliah pun boleh. Okay, cuma ini yang saya tunjuk hari ini, perkongsian hari ini hanya untuk menggunakan dongle sahaja. Kalau tuan-puan nak menggunakan wifi, boleh juga guna wifi. Okay, yang ini saya pakai dongle lah. Okay, so kalau tuan-puan dah tak nak pakai dongle tu, okay, boleh pergi balik dekat setting and then tekan disconnect. Okay, tekan disconnect. Alright, so dia akan terus off kita punya mirroring. Alright, so itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah dekat chat box. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Ashikin di atas perkongsian sebentar tadi. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita dalam menjalankan proses NP kita pada masa akan datang. Jadi kita teruskan dengan Q&A session. Sekiranya ada sebarang soalan, peserta boleh onkan mikrofon atau tulis di ruangan chat. Untuk peserta yang menyertai secara live streaming, anda boleh menggunakan QR code yang dipaparkan di skrin sekarang untuk mengajukan sebarang soalan. Saya juga ingin mewawarkan kepada semua peserta yang berminat untuk mendapatkan wifi dongle seperti yang digunakan oleh Puan Ashikin tadi, boleh mengisi form tempahan dongle yang disediakan melalui link yang disediakan di ruangan chat, dan harga dongle tersebut adalah RM35, dan yang paling menarik adalah dengan setiap pembelian wifi dongle sebanyak RM2 akan didermakan ke tabung COVID-19 Kita Jaga Kita. Jadi marilah kita sama-sama membeli sambil menderma, insyaAllah. Okey, ada soalan ke? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Shikin. Saya Daya Aziz. Ya. Nak tanya kalau macam kita nak masukkan dongle tu dekat TV, maksudnya kita hanya perlu satu dongle sahaja ke, ataupun macam kalau kita buka pakai laptop, dekat laptop tu kita kena ada macam USB dia ke? Tak perlu. Dia pakai dongle tu sahaja. Dongle Memang kita plug in tu dekat TV, bukan dekat laptop. Kalau laptop ni macam mana kita kena buka macam sama macam phone tadi lah, maksudnya kita buka. Sama. Kalau dekat laptop, kita on yang dekat, kan kalau dekat wifi connection tu, dia akan keluar juga list of wifi connection. So nanti carilah nama dongle tu. Dekat list wifi tu dia keluar dongle kita lah kan? Betul. Klik situ sama macam device mobile tadi lah. Betul. Lepas tu satu lagi, kalau macam maksudnya dongle tu kita hanya kita tak perlulah sampai 2-3 kuantiti kan? Tak payah. Memang kita pakai satu je. Satu TV untuk satu. So kalau kita nak connect, contohlah kita ada laptop dengan phone, kita boleh connect salah satu sahaja. Kalau macam kita nak buka laptop, kita nak switch macam akak buat tadi tu kan, yang switch TV lepas tu phone tu macam mana? Maksudnya kita boleh buka dua device sekali. Macam ada tab, ada phone, tak boleh lah. Dia salah satu sahaja. Yang saya tunjuk tadi sama ada Android ataupun iPhone.
Okay. Maksudnya salah satu. Lepas tu kan satu lagi macam kita nak on kita punya connection tadi sebut ada mirror connection macam tu kan. Dia sama tak macam kita buka macam kita sharing wireless dengan macam dekat rumah kan kita sharing wireless. Kita panggil apa ya? Portable hotspot kan. Sama ke buka yang dekat situ? Tak, lain. Yang hotspot tu lain. Yang ini memang kita punya wifi tu untuk mirror sahaja. Oh, bukanlah tekan portable hotspot tu. Bukan. Oh, lain. Tak, portable hotspot lain. kita nak share kita punya internet kepada device lain kan? Betul. Tapi yang ini bukan. Dia setting dia dekat biasanya dekat connection and then ada wireless display macam tu. Okay, terima kasih. Sama-sama. Puan Ashikin ada lagi satu soalan daripada Padlet. Assalam, boleh tunjuk semula pasang dongle? Oh, tunjuk semula. Pasang dongle lah. Sekejap. Yang bahagian mana tu? Dari awal ke? Dari awal ke Puan Nur Fadilah? Ataupun nak tengok yang dekat slide dulu? Mungkin dia nak tengok kat mana nak slotkan dongle tu. Mungkin boleh tunjuk slide lah kot. Sebabnya kalau kat TV tu kan nak kena pancat. Okay. Kalau nak demo betul-betul. Rasanya tunjuk dekat slide kot. Okay, yang ni ke? Yelah tu kot. So dongle ni kena pasang USB dengan HDMI port. Kena pasang both. Kena pasang dua-dua. Kalau pasang salah satu dia tak jadi. So gambar yang sebelah kanan tu adalah gambar yang belakang TV yang kita akan slotkan dongle dengan USB port. Dia harap selepas kita pasang. Okay. So next daripada So next daripada Muhammad Izzat Rahim. Salam Puan Pencerama. Saya ada soalan, dongle yang digunakan ada jarak penggunaan tak? Maksudnya kalau berada di belakang kelas masih boleh guna ke? Biasanya dalam 10 meter. Dalam 10 meter boleh. So Encik Izzat 10 meter ya? Kadang macam kalau saya pakai sebelum ni, dia sampai separuh kelas je. Kalau dah sampai hujung kelas tu dia macam connection tu dia macam dia macam terganggu sikit lah. Sebab dia kan pakai wifi receiver. So dia ada jarak dia. Okey, lagi satu saya ada soalan ni daripada Encik Muhammad Hanif Sairi. Kalau beberapa dongle tu dipasang pada satu level yang sama, ada isu untuk connect tak? Atau kita boleh rename dongle tu untuk senang pilih dongle yang kita nak gunakan? Okey, kalau yang ada dua dongle tu tak ada masalah, cumanya kena tahulah nak connect yang mana. Kan ada dua, contohlah ada dua HDMI port kan. Saya tunjuk
Contoh kalau tuan-puan nak cocok dua-dua HDMI 1 dengan HDMI 2. Okay, siapa tadi? Muhammad Hanif. Kalau nak cocok, kalau nak plug in HDMI 1, dongle 1, HDMI 2, dongle 2. So kita still kena pilih lah nak display yang mana, dongle yang mana. Sebab syarat dia tadi satu dongle untuk satu device sahaja. Okay, kalau yang rename, kalau yang rename dongle tu memang kita boleh rename pun. Maksudnya tak nak nama AE8687 tu kan? Boleh, cumanya dia ada jenis dongle. Maksud saya kalau yang saya beli ni saya rasa saya tak boleh rename. Tapi kalau yang macam kalau tuan-puan beli yang original yang macam harga 100 lebih tu mungkin boleh lah kita rename nama. Adakah itu menjawab soalan? Okay. Okay, so ada soalan lain ke tak dekat Padlet? Cuma yang penting kita kena tahu nama dongle kita lah kan. Let's say orang sebelah, kelas sebelah pun pakai dongle juga. So mungkin bila kita on tu dia akan nampak lah dongle orang lain juga. Itu yang penting, kita kena tahu nama dongle kita so that kita connect dongle yang betul lah. Satu lagi saya nak share, dia kan saya kata dongle ni adalah alternatif kan. Contohlah kita tak nak pakai dongle, kita nak pakai wifi. Okay, bila pakai wifi, smart TV kena connect wifi. Contoh nak pakai UiTM, wifi UiTM, and then yang kita nak screen ataupun mirroring pun kena pakai wifi yang sama. Okay, so misal kata kita pakai wifi, tiba-tiba kita tengah mengajar, tiba-tiba internet connection tak okay. So display tu hilang. So kita connect lagi sekali. So dia macam kita kena macam banyak kerja sikit lah kalau guna wifi dia sebab internet tak stabil. So bila kita guna dongle ni, dia memang takkan terputus lah. Kita takkan terputus dia punya connection. Melainkan kita sendiri yang disconnect. So itu adalah kelebihan dongle lah. Dia tak perlu internet connection. Boleh set tak nama dongle kita? Okay, kalau yang set nama tu dia depends on dongle yang kita beli. Itu yang saya cakap tadi, ada jenis yang boleh rename, ada jenis yang tak boleh. Macam Cik Hilmi Hassan explain tu. Sama. Okay, maksudnya depends dongle lah. Okay, kalau contohlah kalau kita nak, masa kita nak beli tu kita tanyalah dulu boleh rename ke tak dongle tu. Ada lagi tak soalan? Okay, model yang ditempah ni boleh rename tak? Sekejap kalau ikut yang, sebab saya pun baru beli dongle ni sebelum PKP hari tu. So ni baru berpeluang nak pakai, tak sempat nak godek-godek lagi kan. Apa-apa saya update balik boleh tak Puan Nurul Hidayah? Ataupun PM saya ke? Okay. Ada sebarang soalan lagi daripada para peserta?
Jadi jika tiada sebarang soalan, akhir kata saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah dan semua peserta yang sudi menyertai siri webinar. Saya bagi pihak penganjur ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang program ODL webinar series berlangsung, iaitu bermula pada hari Rabu sehingga hari Jumaat, iaitu hari ini. Sebarang kekurangan kami mohon maaf, sesungguhnya yang baik itu daripada Allah. Dan jangan lupa untuk isikan borang kehadiran dekat link yang disediakan di ruangan chat dan juga boleh scan seperti yang tertera di skrin anda sekarang. Jadi kami tutup majlis dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Assalamualaikum. Link kehadiran akan ditutup setengah jam selepas sesi tamat, iaitu pada pukul 11.15. Terima kasih kepada semua.